Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ustazah harap semua sihat walafiat dan sejahtera di samping keluarga tercinta. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah. Pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam unit 3. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama ketahui apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit berpusat di rumah Saidina Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Tahukah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pelbagai cara? Secara amnya, cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, secara lisan. Yang kedua, secara perbuatan. Dakwah secara lisan seperti nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Dakwah secara perbuatan seperti ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan dan berakhlak mulia. Seterusnya, mari kita ketahui tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Yang kedua, pemulauan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Yang ketiga, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir,
dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Saidina Bilal bin Rabah. Yang keempat, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam seperti Saidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Di sini kita dapat lihat betapa besarnya kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kafir Quraisy terhadap baginda. Betullah, sabar dan tabah membawa kejayaan. Seterusnya, mari kita hayati akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Sifat yang pertama, bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Murid-murid mestilah menanam kata-kata ini di dalam hati masing-masing. Saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Sifat yang kedua, bergantung harap hanya kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Murid-murid mesti juga begitu. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Sifat terpuji yang ketiga adalah prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Murid-murid mesti menanamkan azam seperti ini. Saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Sifat terpuji yang keempat adalah berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Murid-murid mesti menanam azam di dalam diri masing-masing dengan berkata, saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Murid-murid mestilah teguh pendirian dan jati diri untuk menjadi pendakwah. Walaupun bukan berdakwah kepada masyarakat, tetapi cukuplah kita menjadi pendakwah kepada diri sendiri dan juga keluarga. Marilah kita bersama-sama meniru contoh kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menghadapi penentangnya. Sekarang, mari kita lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah,
Baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.